Alright, so topic 3D is on chapter 12. We talk about subcultures and consumer behavior. Okay, what is subculture? Dalam apa nama ayat mudah dia, what is subculture? Katakan kita orang Melayu, kita ada culture Melayu. Tapi within the Malay culture, kita ada kaum kecil, kita ada Jawa, kan? So Jawa is your subculture. Okay, mungkin you punya student QM, you have your own subculture. Student QM behave in a certain way, kan? Orang boleh tahu. Sometimes in a university, kadang-kadang kita boleh tengok student jalan tu, ni student accounting. So, dia ada gaya tau. People who belong in the same subculture, dia ada cara dia sendiri. And people can identify just, oh ini budak-budak Myvi kuning ni. Oh ini geng-geng lecturer. Kadang-kadang, you did not realize that you belong to a subculture. Kadang-kadang subculture is a formal subculture, and sometimes subculture pun can become informal. Benda tak sedar. Macam saya, kadang-kadang kita tak sedar, I belong to lecturer punya subculture. Kita boleh nampak gaya, oh ni lecturer. So you kata, so I belong to lecturer punya subculture. So dalam culture besar kita ada culture yang kecil. Mungkin kita kata kita ada budaya Melayu, a big culture Melayu. Then you have another subculture, you orang Jawa. Kemudian you ada another sub-culture. Orang Jawa Johor dengan orang Jawa Selangor, lain gaya dia. So kadang-kadang kita makin lama makin kecil our subculture ni. Okay, so the objective of this chapter 12 is to understand the subcultures within Malaysia. Kita malas nak cerita orang putih punya, kita cerita within the Malaysian context. So apa influence of nationality and ethnicity? Kita bangga jadi orang Malaysia, bangga jadi orang Melayu. So apa influence this nationality and ethnicity has on us as consumer? Kemudian kita nak understand the impact of religious affiliations in consumer behavior. You remember bila you buat journal hari tu kan? Journal hari tu, I realised that some of your journals tu dia cerita pasal intention to purchase halal product, lepas tu halal tourism. So you nampak tak the influence of religion kan, in your consumption. Okay, and then also juga geographic location, cara spending pattern. People in Kelantan will be will differ greatly kan, from those people in Sabah. So geographical locations also play an important role kan, in your consumption. Lepas tu age, generational influences. Macam I told you last week kan, macam saya Gen X, my wife Gen Y. So dia punya cara membeli pun lain kan, cara purchasing punya decision pun lain kan. Lepas tu the influence of gender. Kalau you realise last week's punya topik kan, topik 3C kan, ada banyak statistik. You nampak tak gender? In some of the researchers kan, some of the statistik dia kata lelaki bergaji 7,000 ke atas. Kalau you realise, lebih banyak membuat online purchase kan, compared to lelaki yang dalam income kategori yang lain kan. Okey, ini contohnya macam ni lah, Malaysia truly Asia. Ini sense of nationality and also sense of ethnicity. Okay, subculture tu dia kata, a group that shares certain belief, values and customs stemming from ethnicity, religion, geographic location, age or gender. So kita bila berbeza umur pun berbeza consumption pattern, berbeza geographical location pun berbeza. Contohnya mungkin ada some part of Malaysia orang lebih suka makan gula, makanan dia lebih manis kan. So the consumption pattern in terms of beli gula beza kan. Religion pun beza, ethnicity pun berbeza. Walaupun kita sama Melayu, tapi our consumption pattern might differ from one another. For example, contohnya daripada segi makan kan. Dan mungkin ada kaum ni suka makan pedas. Ada bukan kaum, ada subculture within the Malay culture suka makan pedas. Mungkin ada yang suka makan manis. Tapi you still Melayu. Tapi you ada different punya subculture.
Okay. Dia punya subculture profile Okay, your subculture profile. Your subculture must be unique. Your beliefs are unique. You ada your different set of values. Walaupun you orang Melayu, tapi orang Melayu apa nama, wife saya orang apa? Orang Banjar. Wife saya orang Banjar. Apa nama, mungkin set of values pun different, custom semua different. Saya ingat dulu apa nama, balik kampung kan, arwah nenek wife saya kan, dia orang Banjar. Dia cakap, saya boleh faham juga orang Jawa ke, orang Bugis cakap sikit-sikit. Tapi kalau orang Banjar, saya tak faham langsung. Itu macam the language is so different. Sekejap, saya nak cari siapa yang tak mute kan tu. Okay, saya dah mute kan. Okay, so each subculture also has their own central or core cultural values and custom lain. Cara berpakaian pun lain, cara bercakap lain, budaya pun lain. Ada orang ada merhaban, ada berzanji, walaupun kita orang Melayu kan, ada certain part of Malay subculture tak ada berzanji, tak ada makan dulang kan. So berbeza. Okay. The primary subculture yang ada di Malaysia, one is based on nationality and ethnicity, Malay, Chinese, Indian. Lepas tu kita ada apa nama, Indonesian, based on nationality, orang Indonesia, orang ini orang Myanmar, orang Bangla, orang Pakistan kan. Itu pun ada subculture. Ini religion, Islam, orang Buddha, orang Hindu, geografi kan, orang Kelantan, orang Pantai Timur, orang Pantai Barat, orang Selatan, orang Malaysia Timur, semua berbeza. And then in terms of generation, macam ada orang millennials, ada baby boomers. Macam saya Gen X, baby boomers atas saya kalau saya tak silap Okay. So, the question now is, okay, saya nak ambil contoh satu. Ana Muhammad. Ya, saya. Okay, to which subcultures do you belong? Apa dia? To which subcultures do you belong? Subculture mana satu yang you ni subculture mana satu? Maksudnya? Maksud apa? Subculture. Subculture. Siapa ke? Tak, subculture ada banyak tadi. Kan saya cerita ada age, ada gender, ada ethnicity, ada religion, ada location. Kan? You punya yang mana satu? Tak tahulah. Tak tahu. Sebab saya baru masuk sir. Ya. Subculture, okey. Subculture, contohnya you orang Melayu, tapi you orang apa? Orang Melayu apa? You Melayu pure ke, Jawa ke, Bugis ke, Indragiri ke? Oh, saya Melayu pure. Melayu pure Melayu London lah. Okey. Subculture ni ialah apa nama, satu pecahan kecil daripada budaya yang besar. Contohnya you Melayu is Melayu. Lepas tu you Melayu apa? Melayu Jawa. So Melayu Jawa is subculture. You student Muslim is culture. Tapi you student QM, you student FPQS. Oh, tu dah subculture. Bawah subculture FPQS tu you student QM pula. So dia makin kecil tau. Di mana you belongs, you share the same norms, same values dengan orang-orang yang dalam kategori ni. Kategori ni tak besar. Sebab tu dia panggil subculture. Culture lebih besar. Student QS ada berapa ribu. Tapi student QM ada berapa. Lepas tu QM tahun 4 is another subculture. So makin lama makin kecil. Subculture. Okay, for example kan, saya ambil satu contoh je, being student QM, kan, student QM itu, being student QM itu is a subculture. Adakah you rasa bahawa it affects your consumer purchasing decision ataupun you punya choice? Contohnya, adakah student QM dia punya pembelian berbeza dengan student akidah, student FSU, student accounting firm?
You rasa tak being student QM ada tak beza daripada segi you punya purchases? Siapa boleh jawab? Hafizah ke, Amnah ke, Najwa ke? Boleh jawab? You menjadi seorang student QM, adakah cara you membeli beza daripada student FAM? Student FAM accounting, student FAM muamalat, student FST apa nama food technology, student FST apa nama IT. Beza tak? Nah, saya rasa beza sebab UKM you mungkin, saya tak tahu, mungkin you ada pakai certain software in which student pentadbiran muamalat tak pakai pun, tak pernah dengar pun. Mungkin you pakai apa nama you beli software apa InDesign ke, you ada apa benda ke kan, student fan tak pernah dengar apa benda tu kan. Mungkin student FST yang ada share dengan sama dengan you. You nampak tak, kadang-kadang subculture can intersect. Sebab tu subculture ni very unique. Contohnya macam yalah, kalau subculture orang sebagai seorang umur 30 tahun berkahwin di Kuala Kerai, adakah pembelian dia sama dengan orang yang umur sama berada di Batu Pahat? Mungkin lain kan. So another learning objective is to realize the influence of nationality. Apa nationality dan ethnicity ni dapat influence kita dalam pembelian apa nama dalam corak pembelian kita. Sebagai contoh kan, kita suka ayam penyet. Ayam penyet bukan budaya kita, bukan makanan kita, tapi dibawa oleh nationality daripada Indonesia. Nampak tak? Tapi dia dah jadi blend. Sebagai contoh, nasi Arab. Siapa selalu pergi Arab? Siapa selalu pergi Arab? Pergi mana-mana lah negara Arab. Saya nak tanya, adakah nasi Arab kat sana sama nasi Arab kat sini? Lain kan? Saya ingat bulan 12 hari tu saya pergi umrah. Duduk kat Mekah, kat Madinah makan memang sedap lah. Dekat Mekah, saya duduk dekat apa nama Mekah Tower. Dia ada sediakan makan, tapi saya tak makan kat situ. Wife saya tak suka makan nasi Arab. Dekat Malaysia memang tak suka makan nasi Arab. Akan tetapi, duduk kat Mekah, every day lepas subuh, saya akan beli nasi Arab. Wife saya kata, sedap tu nasi Arab. Sebab dia kata, nasi Arab dekat sana lain dengan nasi Arab kat Malaysia. Sebab tu dia kata, bila subculture tu dah across, dah masuk ke culture yang lain, dia dah buat modification, dia buat fusion. Dia kata, okey, mungkin nasi Arab ni tapi nak serasikan dengan lidah Melayu. Kan? Mungkin macam makanan orang putih tak pedas, tapi sedap. Tapi orang kata, nak bawa makanan orang putih tu masuk ke Malaysia, kita bagi pedas sikit. Ataupun makanan Malaysia nak pergi ke London, pedas memang orang tak beli lah. So, you nampak tak? The influence of subculture. Lepas tu kita melting pot. Banyak budaya kita sekarang, bukan budaya kita. Mungkin budaya Bangla. Mungkin budaya Pakistan. Mungkin budaya Myanmar. Mungkin budaya Indonesia yang dibawa tu. Kan? Sebab tu the influence of nationality and ethnicity of subculture kepada consumer behavior. Not only to that group, tapi to the larger group. Apakah influence dia? Okay, 3 major ethnic subculture in Malaysia is Malay 68%, Chinese 23%, Indian 7%. Kan? Tapi kita suka makan mamak. Kan? Sekarang semua dah makan Korea. Dulu makan Jepun, sushi. Sekarang habis semua makanan Korea. Sebab, nampak tak? That is fusion based on subculture juga. Kan? Subculture. Okay, we talk about Malays. Today the Malays make up Malaysians. Malaysia ni kira macam orang Melayu lah. Nampak rata-rata orang Melayu. We are the largest ethnic group, which is more than 50% of the population. Kita juga dikenali sebagai a part of Bumiputra. Sebab Bumiputra ada juga orang Sabah Sarawak yang bukan Muslim juga dalam Bumiputra. Okay. In Malaysia, bila orang kata Melayu tu, itu bermaksud kita praktis Islam, Malay tradition and speak Malay language. Sebab tu orang kata, ada orang tu dia nak jadi Melayu. Dia praktis Islam, dia buat Malay tradition tapi dia tak boleh cakap bahasa Melayu. It is not considered as being a Malay. So you have to have these 3 characteristics, kan? So dia macam mana dia kata? Asalnya tu kita convert kepada Islam daripada Hinduism dan Buddhism ketika zaman Sultan Melaka pada kurun ke-14. Ini sebab influence of orang Arab, kan? Bila pedagang-pedagang Arab kan berdagang di Melaka.
So orang Cina pula ni, the second largest ethnic group in Malaysia, 23.7%, dia sampai pada kurun ke-15. Puteri Hang Lipo sampai ke Melaka. Melaka ni sebenarnya jadi the entry point untuk all the most of the cultures yang di Malaysia. Sebab kita ada dua zaman influx of pendatang. Pertama ialah zaman perdagangan ketika di zaman Melaka. Zaman kedua ialah zaman perindustrian. Awal-awal dulu kita ada pelombongan, lombong bawa orang Cina. Kita ada peladangan bawa orang-orang daripada India. So kita ada dua kali orang kata letupan budaya kan, influx of people from outside kan coming to Malaysia. Okay, the Chinese traded with Malaysia for centuries. Lama kan, settle in numbers, ramai orang daripada kurun ke-19. When the word of riches in Nanyang, South Sea spread across China. Dia kata Malaysia ni, Peninsula Malaysia ni melambangkan kekayaan. So diorang datang ramai. Kebanyakan Cina ialah budak, beragama budak. Selain daripada Mandarin, diorang cakap Cantonese, Hokkien and Teochew. Ini best juga. Bila kita membahasakan bahasa orang Cina ialah bahasa Cina, kelakar. Ya, okay. Kau tahu tak cakap bahasa Cina? Kalau ada orang tanya, bahasa apa? Hokkien ke? Mandarin ke? Tapi majority ramai cakap Mandarin lah. Okay. Indian is the third largest ethnic group in Malaysia. Only 7%. Dia dah datang over 2,000 years. Tapi tak menetap secara tetap. Kan? Dia sebab dia ni orang pedagang. Dia banyak bawa rempah dengan kain. Dengan zaman dulu. Tapi dia tak menetap. Until 19th century lah bila peladangan getah. Okay. Sebab dia kata most of them are from South India, bawah India, emigrated to Malaysia during British colonial times. British takluk sana, bawa orang sana ke sini, bawa getah. They are mainly Hindus. Tapi zaman sekarang banyak Hindu, Kristian kan, bukan Hindu lagi. Tapi mengamalkan budaya Hindu, budaya India, tapi agama dia dah lain. Okay, this is in terms of purchasing. Ni best. Tengok statistik ni. Influential ni research by Habib in 2011. Influential factors of purchasing fast food. Nampak tak orang Melayu paling suka sekali pembelian dia based on brands, based on advertising. So orang Melayu ni mudah ditarik melalui advertising, periklanan, brand, benda mudah nak masak, senang nak dapat. Ni halal lah. Tengok halal paling tinggi ya. Halal. Okay. Tapi kita tengok kaum Cina pula. Kaum Cina lebih memikirkan tentang rasa, cita rasa dia, kena dengan lidah dia. Lepas tu apa? Food safety ya. Safety. Kalau kaum India apa paling tinggi? Ya, antara paling tinggi dia adalah suitable taste lah. Yang kena ni, cheap. Dapat juga satu yang tinggi kan. Orang India dia paling tinggi sikit, dia suka murah. Melayu yang kedua, Cina yang ketiga. Janji Cina lebih mementingkan kena dengan cita rasa mereka. Kalau mahal, tak kisah. Dan juga keselamatan makanan mereka. Okay, weekly average spending of the different races. Mana color saya nampak tadi. Indian lebih habiskan duit kat pasta. Orang Melayu lebih habiskan ayam goreng, burger. Patutlah gemuk. Makan pizza. Bila kita tengok ni, rasa macam kita orang putih lah orang Melayu. Kita makan roti, instant noodle, pizza, burger, ayam goreng. Kita tengok Chinese. Chinese suka nugget, ayam panggang, burger ikan. Okey lah, nampak macam ada kesihatan sikit lah. So, orang Melayu hantam makan benda-benda yang berminyak kan. Patutlah saya gemuk. Okay, in terms of meat consumption, memanglah Cina makan babi. Hijau ni apa ni? Hijau ialah chicken. Chicken siapa paling banyak makan ni? Lebih kurang Melayu dengan Melayu. India lebih banyak makan chicken kan daripada sini. Kambing Melayu banyak makan. Ini daripada segi data daripada pharma. Okay, what is the impact of religious affiliations on consumer behavior?
Sebenarnya agama yang paling mempunyai impak kepada kehidupan dan juga spending pattern is Islam. Kita sebab ada banyak hal ni halal kan kita ada halal dan haram dalam Islam. Kita cover a lot of things. Kita cover daripada segi kita punya sumber kita nak akses, halalnya duit tu halal ke tak. Kemudian barang ni, makan, minum, pakaian, kan. Kita Islam ni dia lengkap sebab dia the whole supply chain dia cover. Daripada duit tu mana nak dapat nak beli barang, cara nak beli barang, akad, beli barang, dispose barang. Kan, dia lengkap. Jadi kalau Islam tu sebenarnya banyak mempengaruhi kita dalam corak pembelian kita sebagai pengguna. Ni religious consumer behavior. Nah, ini online shopping punya behavior kat Malaysia. Ni time bulan puasa cantik, bayang orang Melayu, orang Malaysia welcome sahur by shopping online. Kan bangun nak sahur, pergi shop online lo. Malaysians use their lunch break to shop online. Malaysians are expected to shop more during the third week of Ramadan sebab dah dekat nak raya. Online traffic will surge after Hari Raya as consumers spend their duit raya. Nampak? Lepas raya, immediately after raya, senyap-senyap. Duit dah habis balik kampung. Lepas tu lepas seminggu, pop, naik dia punya corak pembelian online sebab ada duit lebih. Banyak, lebih kan. Dapat duit raya. Kita tengok ni. Nilofa, hijab and fashion valet are the most searched Malaysian-based fashion e-commerce during Ramadan. Nampak tak? Nilofa hijab paling banyak sekali orang ni kat Sabah dengan ni apa ni, negeri Melaka kan. Kan, Muslimah clothing. Tengok. Pop look, saya tak pernah dengar pop look kan. Nilofa hijab, fashion valet. Ni negeri mana ni? Kelantan. Kelantan no clear winner. Tak ada siapa yang dominate, Kelantan dengan Penang. So semua sama saja. Tetapi ramai yang membeli Nilofa di Melaka dan juga Sabah. Hijau ni apa? Biru ni. Biru is fashion valet. Fashion valet Sarawak, Terengganu. Kan? Ini apa, Perak? Ini Negeri Sembilan, Selangor. Selangor, Perak, Kedah, Perlis. Perlis. So bagus ni orang Kelantan dengan orang Penang ni. Dia semua benda dia beli kan. So tak ada yang lebih banyak dia beli. Saya terkejut juga saya tengok Sabah banyak beli Nilofa. Okay, average online traffic during Ramadan and pre-Ramadan. Nampak during Ramadan. Malaysian observe sahur terus beli online. Sebelum Ramadan, online traffic increase at 5 ni. Online traffic decrease 7 petang memang orang nak sahur. Kalau ada orang tu kat online mesti tak puasa tu. Ataupun pukul 6 lebih tu beli Foodpanda kan. This statistic was based in 2018. Time tu saya rasa Foodpanda pun ada Foodpanda 2018. Mungkin baru ataupun tak ada lagi. Okay, so now we are going to understand the influence of geographical location and regional characteristic on consumer behavior. Ni yang tadi saya kata orang duduk Kedah beli style lain daripada orang duduk Johor, orang Sabah beli style lain daripada orang duduk Semenanjung, orang duduk KL. How geography affects Malaysian shopping habit. Ni orang kat tengah Selangor, KL ni. Pukul berapa ni? Pukul 12. Selangor and Kuala Lumpur recorded the highest number of orders. Putrajaya, netizen love to shop over lunch. Nampak tu pukul 12 ramai. Northern, utara, orang utara, a third of purchase from Perlis, Kedah, Penang comes from fast moving consumer good. Tahu tak apa FMCG? FMCG, okay, barang apa yang paling cepat kat rumah you? Sabun. Fast FMCG is fast moving consumer good. Dalam marketing, you akan selalu dengan FMCG. Sebab tu barang-barang yang FMCG selalu dia letak dekat depan-depan. Bukan letak depan-depan, letak belakang-belakang. Orang akan tanya, barang tu laju, kenapa letak kat belakang? Sebab dia nak suruh you jalan sampai hujung, so on the way, barang-barang yang tak laku tu kat depan.
So on the way you nak beli barang, you kata you paling perlu sekali telur kan. Nak beli telur. Telur sedap telur kat mana? Telur kat ujung. Kalau kat Giant tu kat bucu ujung. Kat Maidin tu bucu ujung kiri. Sebab apa? Dalam perjalanan tu you boleh nampak ubat gigi, you nampak kasut, you nampak apa nama bateri, you ambil apa, so you beli. So dekat Perlis, Kedah, Penang ni memang suka beli fast moving consumer goods, benda-benda yang cepat habis. Okay, East Coast, orang Pantai Timur ni, Kelantan, Pahang, Terengganu recorded triple digit growth in Shopee user. Suka beli mainan kanak-kanak. Oh, barang-barang kanak-kanak bagus ni, kena target ni. Siapa jual barang kanak-kanak, target. Dalam FB, apa nama, FB marketing tu, FB advertising tu, Kelantan, Pahang dan Terengganu. Men clothing is one of the top 10 categories in Johor. Oh, Johor lelaki suka beli baju. Melaka and Negeri Sembilan. Signaling that men from this region are more fashionable. Orang Johor, Melaka, orang lelaki Johor, Melaka dan Negeri Sembilan lebih fashionable. Terima kasih. East Malaysia, Sabah Sarawak. Online shopping activities increase in Sabah Sarawak and Labuan with mobile accessories category striking beam in the area. Oh, handphone dengan gadget. Orang Sabah Sarawak suka. Oh, bagus, bagus. Yelah sebab barang tu mahal nak dapat kat sana. Nampak? Iklan MACD. Ni mana? Batu Cave, Penang, KL, Kuching, Ipoh. Tengok iklan dia lain-lain kan. Hello warga KL, KL60. Batu Selangor. Miau, Kuching. Kuching pun suka. Okay, then we are going to compare the age and generational influence on consumer behavior. Beza kan? Apa pak you beli dengan you beli lain. Nenek you beli dengan pak you beli pun dah lain. Okay, dulu kita ingat sampai gen millennial Sekarang ada gen Z. Gen Alpha sekarang. Apa ada dah? Alpha lah. Saya dekat sini. Saya kat sini. Wife saya dekat sini. Zaman dulu kita panggil ni Gen Y. Dulu millennial ni kita panggil Gen Y ni dulu. Okay, nampak tak? Population kat Malaysia ramai kat mana? Ramai sekarang, maknanya budak-budak muda ramai. 35% daripada the whole population of Malaysia is between 6 to 23 years old. Lepas tu barulah orang 24 hingga 38. Lepas tu. So Malaysia, orang tua sikit. Tak banyak sangat. Tapi sedar tak? Within 10 tahun lagi, bukan 10 tahun, 39, berapa tahun lagi akan jadi, kita punya orang tua akan lebih banyak. Sebab you nampak tak, budak-budak muda ni, berapa ni, 61% akan jadi tua. Okay, comparison. Now we compare between Malaysia and US. Kan, Malaysia kat US kita panggil baby boomers sebab dia orang baru balik daripada perang. Balik daripada perang, ramai tak kerja. So apa dia orang buat baby. So tu nama dia baby boomers. Balik tak ada apa, kahwin, kerja pun tak ada, beranak banyak-banyak. Sebab tu dekat US dia panggil baby boomers. Dekat Malaysia kita banyak cakap bayi merdeka. Sebab time tu Malaysia baru selepas merdeka kita senang sikit compared to before merdeka. So dia dah ada rumah, dah boleh beranak, boleh okey lah tu. So okay, tapi the baby boomers in Malaysia is not significant sebab tak banyak macam dekat US. Kita mungkin naik sikit, population Malaysia naik sikit sangat berbanding dengan back in the 80s, 90s, berbanding dengan sekarang. Pergerakan ni tak besar berbanding dengan kat US. Sebab tu kat US tu baby boomers. You bayangkan tentera US dulu pergi berperang berjuta ke ratus ribu ke, sekali balik tak ada kerja, kahwin, beranak ramai. Sebab tu dipanggil baby boomers punya golongan di US is very significant. Because US ada banyak war. Bukan war yang dia nak buat kan. Contohnya Vietnam War, lepas tu kita ada Korean War, World War II, lepas tu ada Cuban Missile Crisis, Cold War, macam-macam ada yang dibuat kan. Sebab tu kat US punya perbezaan tu ramai. Yalah, orang pergi perang balik tak ada kerja, beranak, kahwin. Kahwin beranak kahwin lah. Okay, lepas tu Gen X, beza Gen X in Malaysia and compared to US. Gen X dekat US, tentu US berkembang between 1965 to 1980 tu US punya. Malaysia punya Gen X is 1965 to 84. US punya up until 1980. US time ni tengah berkembang.
menjadi kuasa dunia dari segi ekonomi. In Malaysia, kita budak-budak tahun tu masih lagi main kat luar rumah. And we felt very safe playing outside. Dekat US zaman tu dah tak safe lah main kat outside. Zaman between 65 to 1980 ada banyak, ada Vietnam War, orang riot, apa no, even though the economy is okay lah. Compared to Malaysia, Malaysia masih relax, masih peaceful, masih ni. Kalau kita tengok juga, this is where and when kita sama dengan Korea during this time. Tapi tengoklah, beza dulu dengan sekarang, Korea dengan kita jauh. Here, between 1965 to 1984, saya rasa ekonomi kita atas sikit daripada Korea during this time. Kita ada Proton baru start, Proton start in 1985. Kan, kita baru ada lah beberapa benda. Cuma kan Korea bawah sikit kita. Tetapi after 84, 85, up to 90s, 2000, Korea shoot for the star. And then ni lah Gen Y. You boleh tengok Silicon Valley. Kat Malaysia tak ada Silicon Valley. Kat Malaysia ni time ni baru industri tengah kuat. Kita banyak multimedia, super corridor, wawasan 2020, kita ada Proton, a lot of things. Lepas tu influx of foreign direct investment, company daripada luar, company daripada US banyak datang invest kat Malaysia, foreign direct investment FDI. Malaysia tengah berkembang macam tu. Kan? During Gen Y ni. Lepas tu Gen Z ni, ingat tak kita ada apa nama .com bubble early 2000 di US saya tak tahu you dah hidup kan time tu, you dah lahir tapi you kecil lagi. Apa nama, internet naik, lepas tu internet jatuh, business kemudian kita ada September 11 terrorist attack, Great Recession 2009, lepas kita ada housing bubble, kita ada subprime tu kan in US. Kat Malaysia kita tengah cerita tentang teknologi tengah naik. Kita tengah recover from Asian financial crisis of 1997. Banyak time ni kita tengah jatuh sikit, kita naik, tengah nak naik macam ni lah. Naik steady, slow and steady. So generasi ni banyak rasa kan. Okay. So where does Malaysian Gen Z get their news from? Okay, Gen Z ni you all kan? 18 hingga 24 tahun. So most of your news datang dari social media. Sebab itulah surat khabar mati. Zaman dulu generasi kami suka baca surat khabar pagi. Arwah atuk saya tak kerti membaca. Arwah atuk saya, kalau saya balik kampung, arwah atuk saya akan panggil, "Den, mari sini masuk bilik atuk." Dia dah beli siap-siap surat khabar, dia suruh saya baca. So bila saya balik kampung lah dia dapat baca surat khabar. Sebab arwah atuk saya tak kerti baca. Zaman you, surat khabar tu banyak company surat khabar tutup. Utusan dulu tutup kan. Banyak tutup, dan sekarang surat khabar pun migrate into digital surat khabar in which you kena subscribe. Saya nak subscribe surat khabar malas. Okay, so you get your news mostly on social media, then TV, lepas tu apa nama, daripada kawan. Daripada kawan, newspaper bawah. You nampak tak benda yang bukan benda yang wajib, benda yang betul, benda yang hampir sah. Yes ni news mobile apps, RSS feed daripada pemberita, daripada laman berita. Lepas tu newspaper, ni semua laman berita yang hampir sah lah. Tapi generasi you pergi dekat social media dulu. Kan? Itu yang bahaya. Kata tak pasti jangan kongsi. Okay, about Gen Z. Ni generasi kamu ni semua ni. Daripada 75%, tak semua generasi you surf internet. Okay, bukan 100%, 75%. So daripada itu, 94% daripada 75% ni memang bertepek dekat social media. Lepas tu 56% cari information, 55% asyik WhatsApp kan, main WhatsApp dengan Telegram. That is the main purpose of your generation untuk pergi ke internet. 3 main purpose untuk pergi internet tu je lah. Nak tengok social media, nak cari information dengan nak chat. Okay. But your generation is considered as to be one of the successful generation. Sebab you tahu tak, 75% daripada generasi you earn high salary. 69% happy.
69 fit badan. Generasi saya semua dah buncit habis dah. 60% being able to do whatever they enjoy in their career. Bagus you punya generasi ni. 56% graduated from a reputable college. Kita bukan cakap 56% graduated from college, tapi 56% of you graduated from a reputable college. Ada yang pergi Harvard, yang pergi USIM. Ni karakteristik gaya generasi. Macam generasi orang tua, baby boomers kan. Dia lebih tolerant, dia self-sufficient, hardworking. Golongan ni dah pencen dan dah nak pencen. Dia nampak tak gaya? Mungkin golongan bapak-bapak kita ke apa kan, dia tolerant. Gen X ni macam saya, generasi saya. Nak security, nak efektif. Kita tahu kita ada matlamat. Multitask, kita responsible team player. Generasi Y ni pula suka happy-happy, enjoy networking, jumpa kawan-kawan, gadget, kreatif. So setiap generasi ni lain cara dia. Ni Gen Y punya top brand dekat Malaysia. Kalau beli kereta Honda dulu. Kalau beli motor Ducati, mobile phone tengok Apple, laptop Apple, kamera Canon, bread suka Gardenia, I guess coffee Nescafe, juice Twister, milk H&L. Biskut Julie, ni benda tak baik. Airline kalau bajet naik Malindo dulu. Asia coklat KitKat dulu. This is among the brand yang you all belilah. Snack beli Lays ni mahal ni. Skincare Neutrogena, kosmetik L'Oreal, taxi pakai Uber dulu lah. Ni 2016 Uber ada lagi. Sekarang ni My Taxi is Grab My Taxi Grab. Online search JobStreet, online property search property.com, groceries Tesco, Zalora, Amazon. Online marketplace ni sebab data 2016 kan. Sekarang dah tak ada dah. Kita tak mudah lelong ni dah ke belakang. Banyak Shopee, Lazada. Online booking, yes, booking Agoda. Online ni Skyscanner, saya tak tahu. Airline, Singapore Airline. Baru pilih MAS. Okay, credit profile. Yang ni you kena baca. This is very, nak tahu, eye-opening, mungkin menginsafkan. Tengok, 45% daripada masyarakat Malaysia tak bayar kredit card on time. Orang yang gaji 1,500 ke bawah, kredit card dia lebih daripada 120% dia punya pendapatan dia. 70% yang ada kredit card hanya bayar sikit-sikit sebulan. 47%. Baca statistik ni takut. Takut. Okay, ini pasal travelling. Menjadi solo traveller. Lelaki lebih jadi solo traveller daripada perempuan. Generasi Z ni lebih suka jadi solo traveller berbandingkan generasi lain. Dalam solo traveller ni 61% concern about safety, about being lonely, find it costly. Okay, ni baby boomers. Okay, now kita look at the influence of gender and gender identity. Lelaki versus perempuan in terms of pembelian. Okay, lelaki ni ada superior effect and purchase intention as a result of comparative, simple and activity oriented. Lelaki ni dia suka advertisement ni kalau comparative. Nescafe ni kita compare dengan kopi Aichong ke kan. Dan dia suka advertisement dia simple and attribute oriented. Macam pilih kopi ini kurang manis. Tengok attribute oriented dia satu, kurang manis. Mudah dibuat. Inilah. Tapi wanita dia suka advertisement yang verbal, lebih banyak cakap, lebih harmoni, lebih kompleks. Nampak lelaki suka simple. Perempuan ni lebih, ingat kita kata apa? Kognitif, lebih suka berfikir, lebih suka membaca, lebih suka benda-benda yang berfikir. Kan kategori oriented. Lelaki kurang loyal kepada produk, kepada merchant, kepada ni. Tapi perempuan dia suka beli sebab benda tu unik. Macam saya suka benda-benda unik. Kan? Lepas tu assortment seeking, dia suka tengok ada banyak-banyak pilihan. Lepas tu social interaction, cakap orang. Dan dia juga spend a lot of time in browsing. Tengok rating.
tengok top seller, tengok ni, banyak dia tengok. Dia suka browsing. Lelaki, first browsing kita bertekan, price. Paling murah kepada paling mahal. Terus tekan beli. Okay. Consumer roles of gender, consumer product and sex roles. Macam mana lelaki dengan perempuan tu, corak pembelian dia. Ingat tak? I think last week kan kita cerita macam mana perempuan dominated dalam membuat keputusan pembelian, macam mana lelaki dominated in terms of membuat keputusan pembelian. Ya? Dan juga penggunaan wanita di media dan dalam periklanan, kan? Manipulasi wanita. And then kita ada working woman, kita ada stay at home housewife, kita ada plan to work housewife. Jenis saya duduk rumah ni, nak besarkan anak dah besar ni, dah masuk tadika, saya start kerja. So plan to work housewife. Lepas tu just a job working woman ni, dia hanya kerja je, kan. Lepas tu career oriented woman, just a job woman ni, dia kerja, dia anggap macam kerja lah. Dia tak anggap macam career. That is just a job working woman compare to career oriented working woman. Itu ialah career dia. Komitmen dia lebih tinggi, dia habiskan lebih masa, dia lebih serius dalam kerjaya dia. Compare between just a job working woman dengan career oriented working woman. Financial inclusion factors. 85% kan ada account. 21% daripada orang Malaysia ada credit card. 11% ada e-wallet sebenarnya, ada e-wallet. 39% beli pembelian online atau bayar bil online. Okey. Data 2019. Alright. Ada apa-apa soalan setakat ni berkenaan ni? Saya rasa topik ni interesting, culture, subculture, dan you can relate it in your current life macam sekarang pun you boleh rasa, you boleh tahu sebab you experience it even now. Okay, then tadi kita cerita tentang subculture, kita hidup dalam culture kita sendiri. Sekarang macam topik 3E, dia nak cerita tentang cross culture consumer behavior, macam tetapi dari segi bukan macam budaya. Dalam Malaysia kan kita kata melting pot. Kita kata kita dapat influence daripada budaya Indonesia, suka makan, yalah, makan gado-gado, makan ayam penyet. Tak. Topik 3E dia cerita tentang cross culture consumer behavior, ya, tetapi international perspective. Macam mana dia cross internationally, ya. Okay, sebab dalam ni juga kita akan cerita tentang global citizen, global brand. Malaysia kita ada global brand. Contohnya MAS, Malaysia Airlines is a global brand. Lepas tu kita nak cerita tentang Bonia. Bonia is a global brand. Sekarang yang banyak ada apa nama kat Malaysia tu, Top Glove, global brand. Even though it is a Malaysian brand, it is also a global brand. Dia bukan orang kata apa brand jago kampung. Makan apa? Kopi Ding Dong. Dekat mana? Dekat Batu Pahat dia dapat. Itu apa nama jenama jago kampung. Ni global brand. So dalam topik 3E chapter 13 kita akan cerita pasal tu, global brand. Macam mana apa nama Apple, macam mana McDonald's, macam mana Starbucks. Dan sebab saya kata macam mana dia adapt to the culture dekat mana negara dia ada. Contoh saya nak tanya, you pergi McDonald's US, you boleh jumpa tak nasi lemak pagi-pagi? Takkan jumpa kan? So dia kata macam mana dia adapt kan? Dia adapt to kat mana host country dia. Okay. An international perspective. Kita nak understand how cultural values impact ni dekat country lain, dekat negara lain. How to research cultures of consumer in other countries. Kita nak faham tentang localization and standardization. Yalah, bila McD masuk ke Malaysia, dia dah jadi local di Malaysia, dia pun kena jual barang Malaysia.
Sebab tu kita ada spicy, kita ada tiba-tiba ayam rendang, apa benda semua, in which you cannot find it elsewhere. Siapa pernah pergi Indonesia dan makan nasi KFC? Siapa pernah? Pernah pergi Indonesia? Pernah pergi Jakarta ke mana? Pernah try KFC sana? KFC sana halal lah. KFC Malaysia, kita own KFC Malaysia own KFC in Cambodia, kalau saya tak silap, and part of KFC in India. Hebat juga KFC Malaysia ni. So kalau you pergi certain part tu, KFC ni owned by KFC Malaysia, boleh makan sebab semua halal. Okay, in Indonesia, dia ada nasi. Okay, saya nak tanya siapa? Mana yang lelaki tak nampak? Nick ada Nick? Main sedap. Ya saya. Saya ingat saya main sebut nama Nick. Okey Nick, apa nama, kalau dia pergi KFC, nasi dia, cuba cerita nasi dia macam mana? Macam mana dia bungkus, macam mana tu? Macam mana you makan nasi dia? Firstly tak tahu cara nak makan je. Tak ada bagi. Nasi dia bagi macam mana? Bentuk dia macam mana? Dia bagi dalam bekas apa? Cuba cerita sikit. Kan nasi ayam apa KFC. Cerita. Bekasnya bulat. Rasa sikit rasanya. Dia letak dalam apa? Dalam plastik. Macam mangkuk kan, dia tutup kan? Kan, okey. Lepas tu macam ni nak makan? Pakai tangan. Tak, katakan you makan dekat situ, you bukan bawa balik. Macam mana? You letak kat dalam pinggan itu golekkan ke? You makan dalam bekas plastik tu ke? Macam mana? Saya macam mana saya dulu makan dalam tempat tu je lah. Oh, you tak, kan you ada pinggan, kadang-kadang you keluarkan daripada benda tu, you pump. Apa tu? Okey, nasi dah ada atas pinggan. Ikut orang sekeliling. Tapi bila saya pergi dekat Indonesia, saya dengan wife saya makan nasi, dia bagi dalam kertas minyak tu kan. Dia bentuk macam nasi lemak 3 segi tu. Kan, dekat Indonesia dia letak dalam laci tu. Keluarkan, dia letak atas pinggan tu. Lepas tu saya beli ayam. So kita kalau kat Malaysia, kita letak nasi tu atas pinggan, kita buka, lepas tu kita ambil ayam, kita ambil sos, kita makan macam tu kan, nasi ayam kan. Rupanya bila saya tengok di Indonesia, saya dengan wife saya tengok orang, semua orang tengok saya. Saya tengok wife saya, yang bukan dia orang pelik, yang kita yang pelik. You nak tahu kenapa? Rupanya nasi dalam bekas tu, dalam apa? Macam bungkus nasi lemak pakai ketan minyak tu kan. Dia buka, makan macam ni. Makan, lepas tu ambil ayam makan. Ambil yang ni, makan, ambil ayam. Saya, lepas tu saya kata dengan wife saya, kenapa semua orang tengok? Saya kata, dia orang pelik. Bukan dia orang pelik. Dia orang tengok kita pelik. Kita pelik. Sebab kita duduk kat negara orang lain. Itu cara dia orang makan rupanya. Saya mati-mati ingat buka, makan macam kita. Tak. Dia makan nasi tu dalam tu dekat KFC tu lah. Itu beza kan bila you pergi negara ke negara walaupun nasi yang sama. Culture. Culture kan. Walaupun kita orang kata rumpun sama. Okay, now we are going to understand how cultural values and custom impact the buying patterns dekat orang kat negara lain. Lepas tu tadi saya ada cerita juga dengan global brand tadi. Saya dah terangkan juga global brand yang berasal daripada Malaysia, Bonia lah, Evelyn and Crabtree, banyak yang kita tahu datang dari Malaysia. Lepas tu global brand ni macam ni lah, Apple. Apple is not about product, betul tak? Orang cerita tentang kind of thinking, a set of values, human touch, orang macam begitu, ada status, hebat pakai Apple. Kan? Disney pun, Coca-Cola, bukan about the product, about the nostalgia fun, macam minum Coke macam relax kan, freedom, refreshment. Sebelum you minum Coke, you dah tahu yang rasa gas dia macam mana. You pergi 7-Eleven, you tengah panas ni, you masuk 7-Eleven, beli botol sekarang ada yang kecil kan, Coke RM1 kan, Coke RM1, you dah boleh budget. Sebelum you masuk, you buka botol tu, you dah tahu macam mana gas dia akan, kan, you boleh rasa. Seperti kata, sebelum you masuk kata, aku nak Coke sebab aku dah boleh bayangkan macam mana rasa Coke. That is a global image. Lepas tu kita ada dalam global brands ni, kita ada quality signal. Nampak Apple, kita tahu high quality. Kita tengok cap air, cap daripada mana, negara mana ni, ni mesti tak elok punya. Kemudian ada global myth juga. Global myth macam apa nama? Orang kata apa? Produk international mesti power.
Contohnya ada produk global, produk global brand banding dengan produk Malaysia. Kita ambil satu contoh lah. Aircon cap Mitsubishi. Mitsubishi is a global brand. Lepas tu you tengok aircon cap apalah, cap Malaysia ataupun cap Hin ke kan. Lepas tu kita global myth you ialah produk antarabangsa ni mesti hebat. Kan? Produk Malaysia apalah sangat. Nampak? That is in terms of global myth. Kemudian ada global social responsibility. Dia kata company besar-besar international ni mesti social responsibility CSR ni lebih hebat daripada yang dekat dalam negara. Sebab dia banyak duit. Kan? Their presence are very large. Dia ada dekat almost semua negara dia ada. So dia punya social responsibility mesti lagi power. Okay. Okay, kemudian macam mana kita nak buat research culture dekat negara lain. Satu, kita guna cross cultural analysis. Kita buat marketing research, kita nak cari apa perbezaan, apa persamaan antara pengguna di negara yang berbeza. Kita ambil contoh breakfast. Dekat negara Skandinavia, kat Norway, kat mana ni semua, dia makan apa? Filmjok. Dekat Jepun pagi-pagi makan miso soup, ikan tofu. Dekat Costa Rica makan kacang. Korea makan nasi sup sayur. Pakistan makan paratha. Malaysia makan nasi lemak. China makan congee. Congee is bubur. Dekat Mesir makan apa ni? Saya tak nampak, tak boleh baca. Full kacang kan? Kacang full saya tak nampak. A traditional dish made of beans, chickpea, garlic makan kacang pagi. Nampak tak? Ini breakfast. Mana? Netherlands makan apple pancake. Spain makan, ya Allah mata saya tak nampak, bread, fresh garlic. Iceland makan apa ni? Oatmeal. Philippines breakfast makan mangga, nasi dan telur. Macam mana nak makan mangga, nasi dan telur? Alaska makan, betul ke mata saya ni? Reindeer. Makan reindeer meat. Reindeer ni apa? Rusa pagi-pagi makan rusa, breakfast. Jerman makan cheese dengan sausage dia. Thailand apa ni? Spicy fish minty. France croissant. Mexico makan beef. Rusia makan oladyi, fried pancake with enjoyed with sauce apa ni? Sour cream. Jamaica makan apa ni? Ikan masin, makan pagi. Scotland oatmeal ke? Nampak tak? Dan kita tengok berbeza in US, UK, Germany and France. People who are in Germany is price sensitive. What does it mean by price sensitive? Is that sebarang pergerakan pada harga orang akan menjadi sensitif. Orang akan beli atau tak beli. Ada negara, sebagai contoh saya ambil UK. UK are brand loyal. Tak kisah harga naik ke turun, dia tetap loyal to the brand. US is more information seekers. France lebih brand loyal. So you nampak setiap negara daripada consumer style dia berbeza. Ni macam mana kita spend our spare cash. Asia Pacific, Europe, Middle East, Latin America, North America. So dia berbeza. Contohnya ni mana ni, negara mana pun ni. Asia Pacific lebih kepada saving, holiday. Kalau North America, US, Canada, North America lebih kepada vacation juga. And also saving. Macam real. Okay. So how are we going to measure cross-cultural aspect? Product quality, satu kita tanya. Second, willingness to buy product. Kita tanya soalan tu. Ethnocentrism, maknanya dia lebih suka produk dia ke, produk luar ke. Perception of consumption culture. Acculturation, maknanya bolehkah diterima budaya lain. Kan? Lepas tu ethnic self-identification, national self-identification. Dia tanya Melayu ke, you Scandinavian ke. Dia tanya macam mana benda ni ada influence terhadap corak pembelian dia. Okay. Entertainment ni contoh-contoh soalan lah. Measure of cross-cultural aspect. Contohnya dari segi entertainment, dia tanya soalan ni. Agree or disagree? I enjoy entertainment macam ni lah. Types of questions yang ditanya. Okay. Ni macam mana contohnya innovativeness, dia tanya
ethnocentrism, prudence ni. Maknanya you apa nama bukan kedekut. Maknanya you suka bukan menyimpan. Dia macam you believe planning for the future. Maknanya sekarang you tak enjoy banyak duit habis tapi sebab you fikir tentang you punya future. Macam sekarang I work hard for success then for the future. Kan? Okey, banyaklah. Contohnya saya ambil kisah satu lah, independence. Soalan dia, macam I would rather depend on myself than others. Mana ni? Ataupun interdependence ni, the well-being of my group's member is important for me. Ini you penting juga orang yang berada dalam group you. Lepas tu power, contoh soalan ialah it is difficult for me to refuse a request if someone is senior ask me. Ini antara soalan lah yang you akan tanya. Okay, acculturation, learning a new culture. Macam tadi saya tanya, adakah you willing to accept new culture? Orang putih selalu you ada challenge kan dalam YouTube. Jomlah makan durian. Macam mana orang putih react to durian? Kan? Kita kadang-kadang kita tengok YouTube, orang putih muntah makan durian, geli, dia kata busuk, ada yang kata bau stokin tak basuh 20 bulan. Kita tak ada rasa apa. Okey dia kan, siap ambil cium lagi dia kan. Orang putih tak tahan. Tapi kita kena faham because culture dia lain. Kan? Okay. Let's say you daripada negara lain, you nak masuk negara baru, nak jual barang. So the process of acculturation, you nak ubah, you nak orang learn. Contohnya you nak buat ni lah, tiba-tiba kita nak Sate Haji Samuri nak pergi ke London. Kan orang putih cakap macam kuah kacang macam mana. So sebab tu bila kita nak masuk ke London, kita nak jual sate tu, satu sate tak apa lah, orang putih boleh faham, skewer kan, sate tu skewer. Dia kata orang makan dengan kuah kacang. So sebagai marketer, sebagai company, you nak pergi ke negara baru, you kena learn about that product category. Macam mana skewer tu, industri sate tu dekat sana. Itu satu. Yang kedua, you nak kena persuade members of the chosen market, potential client you, untuk belajar pasal produk you. Sebab dia nak adopt new product, dia tak biasa. Kan? Dengan produk tu macam mana nak adopt dia. So dua benda lah. Satu, you kena belajar pasal dia, pasal industri tu. Second, you kena mengajar. Kan? Orang ni untuk adopt new culture. Makanan tu a part of culture. Okay, consumer research difficulties. Contohnya, macam mana masalah bila you nak buat research tentang consumer di negara lain ni. Satu, ada terkejut kan, ada banyak negara yang kita tak boleh berkumpul. Kecuali perkumpulan itu adalah perkumpulan keluarga. Non-family gathering banned in some countries. Kemudian some countries there are limited information. Tak macam kita ada jabatan statistik apa benda kan. Ada negara tak ada. Ada negara ada tapi tak lengkap statistik dia. Lepas tu measurement scale, setiap negara lain. Orang negara ni kata saya puas hati dengan negara sana puas hati lain. Ada negara sini yang mudah berpuas hati. Mudah berubah. They are accepting to new cultures. Senang. Ada negara yang senang menerima new cultures. Ada negara yang susah. So dia punya measurement skill pun berbeza. Okay. Yang ni saya rasa almost last part lah. Yang ni paling simple lah. Understand localization. Itu tadi saya kata, ni McD pergi ke sini, dia ubah dia punya makanan dia sikit kan. This is also we call a global marketing strategy. Boleh dengar tak? Tak boleh. Sekejap. Okey, boleh dengar. Most of the Japanese has high preference toward the animations and figures. Therefore, McDonald's in Japan tend to air more animations-related advertisements, especially the Happy Meals with free toys. The screening of animation figures attracts not only the young kids' attention,
also the teenagers as well as the young adults. The audience were communicated with the Japanese language in the advertisement. ナルトのハッピーセットカードもついてるってばよ。水の世界へ吹いてる。ポッタマアルセウス行け。今度は水で遊べるポケモンだ。それアイムラブリーボイチャーステッカーも。 Entertainment industry in Taiwan is very well developed. Artists and celebrities are often the spokesperson to brands and products. In order to capture the attention of the local consumers, McDonald's in Taiwan practiced the celebrity endorsement strategy by getting the famous pop stars like Wang Lihong, Jolin Tsai, and Anthony Neely to promote the benefit of their products. The audience were communicated in Mandarin. 家的培根好好吃哦。健康吃个饱 ，I'm loving it。生菜健康吃个饱 ，I'm loving it。烤蜘蛛， I'm loving it。复古生菜烤蜘蛛，复古生菜烤蜘蛛，复古生菜烤蜘蛛，复古生菜烤蜘蛛，健康吃个饱。买复古宝玩复古圈，人人都送优质选。呀，复古宝出拳喽！为什么崩？薯条有长有短崩，因为是整颗马铃薯做的啊。整颗马铃薯做成了麦当劳薯条，酥脆松软，长的短的都好煮。没关系，晚上10点后，大叔买1送1。It is always the Malaysians' culture to be caring and grateful to their parents and family members. McDonald's in Malaysia had adopted the culture into their advertisements. Therefore, the advertisement of McDonald's in Malaysia are emphasizing on the family experience in McDonald's. Besides, prosperity had become the most appreciated and welcome value in Malaysian culture. McDonald's emphasis on good values would draw attention of the local customers. The audience were communicated in English language for understanding of audiences from various ethnic. Time of the year again. This time, it's harder to choose. Just give me both. Two delicious tastes that we can both agree on. Some things are better when they're double. Double happiness, double the choice. The all-new double prosperity burger in beef and now chicken. Okay, nanti boleh tengok juga dalam ni more examples of celebrity endorsement in terms of McDonald's for McDonald's around the world. Okay, kemudian kita ada linguistic barrier. Kadang-kadang dalam bahasa kita okey, dalam bahasa luar lain saya ambil contoh macam dekat Pen Parker dekat Mexico. Dia punya ayat dia lah sebenarnya it won't leak in your pocket and make you embarrassed. Tetapi bila translate dalam bahasa Spanish, dia jadi it won't leak in your pocket and make you pregnant. Super juga dekat Pepsi Island di Taiwan. Come alive with Pepsi generation. Tapi bila translate dalam bahasa dia, dia tulis bring ancestor back from the dead. Bawa balik kaum keluarga yang dah mati tu hidup balik. So tu language barrier juga memainkan peranan yang penting. Sebab kadang-kadang moto kita dalam our global motto tu kan bila translated into different language, in which language yang tempat yang kita nak masuk, the host country, dia akan jadi maksud dia pelik-pelik. Okay. Sebab tu dia kata tema. Tema advertising dekat seluruh dunia dia berbeza. Ada yang tema tentang real life, kelakar, competitive, sport team, high energy action, car theme. Okay, saya nak ambil contoh aspirational. Paling tinggi di Asia Pacific. So Airline sebagai contoh family oriented, more in Latin America. Or real life situation, Latin America, humorous in Europe. So tema-tema macam ni yang digunakan untuk you masuk negara lain. So kita tengok tema apa sekarang digunakan di Asia. Tema you nak masuk US, tema apa yang digunakan US sebagai contoh US is hijau. So US tema dia yang paling bagus ialah kelakar dan value oriented. You nak masuk, nak buat advertisement in tu. Humorous advertising kan UK versus Greece. Tengok Greece
Europe, Greece kan. Greece mungkin tak suka humor. Sexual appeals in terms of Western country versus Muslim or Buddhist country. Kan? South Asian culture versus US culture. Kan? Sexual appeals ni. Di negara-negara barat lebih gunakan perempuan. Kan? Tapi kat negara-negara Islam, negara-negara yang di Asia, kita tak manipulate kan. Lepas tu ada collectivist dengan individualistic appeal. Dia appeal kepada ramai orang ataupun dia appeal kepada individu. You baca kat tu, you motivated ataupun you akan dapat ramai. Sama ada you dapat, ada airline yang bercorak dia tarik ramai. Contohnya airline yang menggunakan tema patriotik. So ramai akan terbakar semangat. Tapi ada juga airline yang bersifat individualistik. You tengok, you rasa. Orang sebelah kita rasa dia bersifat individu. And then you ada comparative advertising macam tadi lah. Macam ni. Macam kat US, Pepsi versus Coke punya advertisement. Dia lawan dua-dua. Tapi tengok tadi, Malaysia, Arab, dekat Arab Saudi, Starbucks nampak logo lain. Kat Malaysia logo lain. USA, Airline, Levi's macam ni. Dekat Malaysia, Airline macam ni. Tunjuk suara. Saudi, McDonald's. Kan? Macam ni. Dekat Europe macam ni. Setting lain. Mungkin belak perempuan sini, lelaki sini. Kan? So, all in all, if as a marketer, as a company, as a manufacturer, you want to venture into a foreign market, what should you consider? Satu, is the geographic area homogeneous or heterogeneous with respect to culture? Adakah macam you masuk satu tempat tu berbilang kaum, berbilang culture ataupun culture dia sama? Ada negara, culture dia sama. Contohnya, saya ambil satu contohnya, you pergi Korea Utara, satu culture. Kalau you masuk ke Malaysia, kita heterogeneous, culture berbeza. Kemudian what needs that dia kan, so persoalan dia, apa yang kita boleh offer, apa yang kita boleh bantu dalam produk kita boleh bantu untuk culture ni. Lepas tu kita nak masuk ke new market, foreign market juga, kita tahu orang can afford tak to purchase our product. Ada duit tak? Kita nak masuk produk kita pun, kita nak pergi ke negara yang susah-susah dekat Afrika lah. Ada yang negara kaya, ada yang negara susah. Adakah kita kena kurangkan kualiti kita? Kurangkan in terms of contohnya kita jual biskut kita ada 80, kita jual dalam tu ada 5 je ke? Kan to fit dia budget. Lepas tu apa value, pattern of value relevant untuk membeli produk ini? Macam mana kita nak distribute produk ni? Adakah ada political and legal structure? Benda ni tak boleh masuk kan? Macam mana kita nak communicate the product to the potential consumer? Adakah kita nak guna which media kan? Lepas tu apakah ethical implications of marketing of this product in this country? Macam mana? Ada produk yang macam tak ethical pun kita nak iklan kan? So kita kena, these are the factors that we should consider kan when approaching, if we want to venture into a new country, especially a foreign country in which the country that differ in terms of culture kan than us. Kalau kita kena ke Indonesia, mungkin we share almost the same culture. Tapi macam kita nak pergi tiba-tiba Russia, kita jual produk kita di Russia, lebih-lebih produk kita makanan pula, apa culture kita? Adakah macam kita kata, kita bangga dengan kita punya halal certification, tapi bila kita pergi ke certain negara, adakah ada negara takut dengan our halal certification? That is also things that we need to consider. So is there any question? Saya rasa saya dah cover 2 topik hari ini. Is there any question? Okay, so if you have no question, so I would like to remind you 2 things. One is your quiz. Your quiz saya buka from yesterday until tomorrow. Ada yang lupa buat quiz ke, pergi buat sekarang. There will be only one attempt. Satu je attempt. Tak boleh buat 2-3 kali. Buat tak power pula. Boleh tembak. Boleh tak saya nak buat lagi? No. Kecuali internet you rosak ke apa semua, yang tu I will consider. That one you have to WhatsApp me. You kena beritahu lah apa masalah. Okay.
Second is your task 2 punya assignment. I've given you all the questions. Saya dah bagi pada you punya wakil. Soalan-soalan untuk you tanya. Okay, soalan itu you kena buat dalam Google Form. You convert that question into Google Form punya format. Sebab senang. Sebab takkan you nak pergi bawa soalan you tanya seorang-seorang. Sebab dalam keadaan sekarang PKPB lah, apa, COVID, whatever, it is quite dangerous for you to conduct field research. So what you have to do is conduct an online research. There are 5 or 6 of you in a group, so setiap orang kena tanya 10 orang. 10 orang. And you pastikan lah, okay, you decide, okay, you nak, kita nak tanya student QM je. Kita nak tanya student QS je. Kita nak tanya student QS tahun 4 je. Kita nak tanya peniaga buah pisang je. You decide. Saya tak nak you campur habis semua. Kan? Decide. Okay. So I expect you tu lah, dah keluar dengan result everything kan. So senang you buat dalam Google Form. Kan? So dalam group tu kan, share the Google Form. So orang ni buat 10 nanti terus ada dalam Excel tu. Senang, you tak perlu nak type balik whatever kan. Just to make your life simpler and easier. So is there any question? Jangan lupa buat quiz. Tak ada Okay, so with that, kita end this class today with tasbih kifarah and surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.